Tak apa, mungkin kadang-kadang ada 4-5 orang satu bilik, dapat katil pun besar. So memang ini menunjukkan kita dapat lebih rapat dengan ahli kita, faham ahli-ahli kita, dan kita mengeratkan hubungan di antara kita, sama seperti apa kita bermula dari program KAPIS. Ini program KAPIS, semua yang hadir kebanyakan beri feedback yang amat baik. Oleh kerana itu, kita teruskan program KAPIS. Setiap bulan kita akan adakan satu program supaya kita boleh beri peluang kepada ramai ahli participate, supaya solidariti di antara kita meningkat. Tanpa solidariti, kita tak boleh capai kejayaan dalam apa jua perjuangan kita. Sebelum kita datang ke Kota Baru, awal pagi hari Jumaat, sebelum kita bertolak ke Kota Baru, hari Khamis malam, saya dapat WhatsApp message daripada Head of HR Group dari HSBC. Beliau nak jumpa saya untuk makan tengah hari. Saya kata, saya akan bertolak ke Kota Baru pukul 10 pagi. Kalau nak jumpa, kita boleh jumpa waktu sarapan pagi pukul 8, dia kata. Dia pun bersetuju yang dia nak jumpa. So, saya nampak ramai ahli kita KLSP dah sampai headquarters dah, sedia dah naik bas dah. Masa tu saya pun dengan saya punya jogging pant, kasut saya berjalan saja. So mereka kata semua, orang pagi pergi jogging. Dia kata, ya, jogging. Sebenarnya saya jalan dari sana, saya menuju ke restoran Sarawada bawah, iaitu hadapan KL Central tu. So saya jumpa dengan Head of HR HSBC, dan semasa kami berbincang, saya kata, kalau kita nak selesai isu HSBC, kita harus selesai isu itu secara holistik dan dengan ikhlas. Kita sebagai NUBE tak akan tipu HSBC. Sama juga bila kita bincang untuk dapat satu penyelesaian, jangan tipu ahli NUBE. Kita tak timbul baru saja, kita wujud sejak tahun 1958. Kalau you nak fokus untuk lawan dengan NUBE, kamu tak akan dapat apa hasil. Untuk kita, bila kita melalui perjuangan ini, kita akan belajar dan kita akan meningkatkan ilmu kita, dan kita akan meningkatkan semangat kita melalui perpaduan dan solidariti kita. Ini adalah kebaikan. Saya kata, Tuhan akan beri kekuatan kepada orang yang ditindas. Oleh sebab itu, semangat kita tak akan pantang sehingga isu-isu diselesaikan. So, sebelum kita bersurai daripada restoran itu, kita kata kepada mereka, kepada Head of Group, Madam Suguna, kalau kamu betul ikhlas,
kamu nak selesai keseluruhan isu HSBC, termasuk perjanjian bersama CSB, kita sanggup berjumpa dan kita sanggup bincang dengan komitmen kita, dan juga untuk mengekalkan komitmen kita, kita akan tunjuk kepada kamu yang integriti kita tu memang amat tinggi, dan kita beri penghormatan kepada mana-mana majikan yang memberi demonstrasikan integriti mereka juga, kerana kita kerja di sektor perbankan. Dengan itu, saya keluar daripada restoran itu dan kita datang berfikir. Satu yang saya percaya, buat apa yang kita patut buat dan kita akan lihat hasil. Jangan buat sesuatu dengan harapan hari ini kita nak dapat hasil. Kerana kalau you tak dapat hari ini, you akan kecewa. So kita aturkan program ini jalan dengan lancar. Walaupun tengah-tengah piket pun, tengah-tengah perjuangan kita untuk ahli kita di HSBC pun, kita pun sanggup juga tunjuk bakat-bakat kita menyanyi dan juga menari. Memang kita nak ucap terima kasih kepada ahli-ahli kita. Dalam perjuangan pun kita harus ada kegembiraan. Kalau kita tak gembira dalam perjuangan kita, kita akan kecewa dan kita akan selalunya bila dengar piket saja kita akan rasa sedih. So kita dah tunjuk dalam beberapa piket yang kita adakan untuk isu HSBC, memang kita tak kecewa dan memang kita dapat ramai ahli yang nak datang untuk piket. Kalau kita boleh datang travel 13-15 jam ke Kota Baru, saya ingat bila kita ada piket yang akan datang untuk di Selangor, memang ramai akan hadir di Selangor. Piket HSBC pun, program yang kita adakan, yang keterangan, penerangan dan kesedaraan yang dibawa kepada kita oleh speaker-speaker itu memang ada manfaat untuk kita. Kita gunakan ilmu itu supaya kita boleh kongsi dengan ahli-ahli kita, maklum pada mereka apa sebenarnya ketamakan korporat, kenapa kita panggil ketamakan korporat, dan apakah sebenarnya hak kita dalam undang-undang dan juga sebagai ahli kesatuan. Semalam Ustaz maklum pada kita ada 20,000 ahli. Dia kata, wah 20,000 ahli itu memang hebat. Dia kata kalau viral memang boleh sampai semua, banyak rakyat Malaysia. Satu saya nak sentuh di sini, kita ada 400 ahli yang hadir dalam 3 hari punya event ini. Kita bukan sekadar kita datang sini, sekadar kita attend conference ini, dan juga bukan sekadar piket. Jangan lupa hala tuju kita. Bila kita kata kita nak viral informasi ini, piket, bila kita buat di Facebook, tolong like dan komen, kerana orang awam nak lihat adakah sokongan ramai daripada ahli NUB
dan sebagainya. Mereka pun boleh kalkulate. Dia kata 400 orang datang, tetapi bila buat satu posting cuma 100 like saja. Tapi kita ada 15-20 ribu ahli NUB. Orang ternama-nama pun, orang buat benda-benda, mungkin ada pihak-pihak yang tak suka pun. Bila dia posting pun juta-juta orang lain. Apa salahnya kalau kita press like, komen dan share setiap artikel yang kita sendiri datang berjuang untuk ahli-ahli NUB. Kalau saudara-saudari selalu ingatkan ini, saya harap kamu boleh demonstrasikan solidariti kamu melalui klik, like, komen dan share. Orang ramai memang akan tahu apa telah berlaku di Kota Baru dan HSBC. Setiap perjuangan kita, bukan saja kita jaga kepentingan kita, kita juga kena lihat apakah perjuangan NUB. Kenapakah NUB post dalam Facebook? Kalau kita betul-betul ada 15,000 ahli, 20,000 ahli, kalau posting satu artikel cuma 100 like sahaja, itu tak masuk akal. Permintaan kami merayu kepada setiap ahli yang ada di sini dan juga ahli yang tak ada di sini, kamu boleh kongsi. Bila masa perjuangan, semua ahli kita kerap kali kalau tak ada handphone, mereka macam jadi gila. Sekarang pun masih masa saya cakap pun you kena pakai handphone juga. So apa salahnya bila ada posting NUB, kita tekan like saja. NUB tak minta you duit, dia tak perlu bayar apa. Like, komen, share. Manfaat dia, saudara-saudari, you and I can't imagine, can't believe apa boleh kita lihat hasilnya. So, saudara-saudari, konten kita ada banyak. Kalau kita boleh buat TikTok, apa yang kita buat di 2 hari event, kadang kalau kita viral, banyak orang akan sedar apa sedang berlaku. Sebab itu kadang-kadang kita hantar memorandum pun, kalau dia orang mantau, saya nak maklum pada kamu semua, kemungkinan kamu tak tahu, setiap posting kita di NUB Facebook, posting kita dimantau oleh majikan kita, polis di Raja Malaysia dan juga kementerian-kementerian yang terlibat seterusnya dengan kita, iaitu Kementerian Kewangan, Sumber Manusia dan Perdana Menteri. So mereka pun akan lihat bagaimana posting kita, bagaimana ahli kita minat dalam perjuangan kita. Ini saya nak kongsi pada saudara-saudari. Saya harap saudara-saudari akan ambil bahagian dengan membawa kesadaran melalui like, komen dan share Facebook kita. Selepas ini kita akan form satu IT team. Kita akan jemput 2 wakil daripada setiap cawangan yang berminat dalam IT supaya datang ke headquarters, dan kita akan panggil pakar social media untuk pastikan social media kita efektif dan capai matlamat dia.
So sesiapa yang pakar, yang ada minat, tolong hubungi Setiausaha Cawangan kamu supaya mereka boleh hantar nama dan kita sanggup belanja untuk meningkatkan ilmu ahli-ahli kita yang sanggup meningkatkan pengetahuan mereka berkenaan bagaimana main peranan dalam social media. Peluang kita akan tawarkan pada kamu. Sama juga seperti apa peluang yang kita beri kepada barisan kepimpinan NUB Ipoh dan juga NUB KT yang telah mengadakan 3 hari punya event ini dengan lancar. Mungkin kamu lihat event 3 hari ini dah habis, senang dan sebagainya. Tetapi bila kamu tanya AJK KT, setiap AJK dan working committee mereka tahu macam mana susah mereka mengalami. Bukan saja 3 hari, saya ingat hampir 2 bulan mereka dah buat preparation ini. Saya juga ingin mengucap terima kasih kepada kekitangan di headquarters yang telah main peranan, yang telah bantu AJK KT supaya kita dapat hadir dan tamatkan kita punya trade union conference ini. Ya, saya juga terima banyak panggilan, banyak teks saya terima. Adakah good news, mereka tanya. Satu masa saya pun dapat banyak mesej pada tu. Saya pun kata, apa maksudnya good news? Tiba-tiba dia pun tak jawab apa. Dia kata CA. Saya kata ya, masih dalam perundingan. Semalam rakan-rakan saya dari Penang, yang di hujung sana tu, saya lalu saja dia panggil saya, CA macam mana? Saya pun buat macam bodoh. Apa tu CA? Memang CA itu penting untuk kita. Kita masih dalam perundingan. Bila kita berunding untuk CA kita kali ini, saudara-saudari, memang kita beri fakta-fakta yang ada dalam Kementerian Sumber Manusia dan juga Department of Statistics Malaysia. Kita tak lari. Permintaan kita adalah wajar. Oleh sebab itu, majikan pun sedang mengalami kesusahan macam mana mereka nak patahkan fakta kita semasa kita minta penyelarasan gaji dan sebagainya. Salah satu permintaan kita adalah 1 bulan gaji untuk hari raya. Di Indonesia, mereka panggil tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya, 1 bulan gaji mereka bayar. Raya, Diwali, Christmas, Chinese New Year, dia akan bayar 1 bulan. Permintaan itu kita kata bukan kita sia-sia saja minta. Banyak bank ada perniagaan di Indonesia, betul? Kalau kamu boleh beri kepada rakyat Indonesia, apa salahnya kamu tak boleh bagi kepada rakyat Malaysia? Kamu kata keluarga Malaysia kan? Yang kedua, saya nak maklum pada saudara-saudari,
ada juga ahli-ahli kita maklum pada kita, Abang dah sign 800, dia kata. Executive Union dah sign 8.5 ke apa, dia kata. Mungkin Sarawak pun akan sign, mungkin 10% ke 12% ke dia akan sign. Kenapa saya pun kadang-kadang saya lihat ada members kita, kenapa NUB ni selalu lambat, dia kata. Kalau kamu nak, besok pun kita boleh sign 8%. Nak tak? So sabar. Kita akan capai. Gaji minimum yang ditentukan oleh kerajaan adalah kepada syarikat-syarikat yang tak mampu bayar untuk pekerja mereka. Oleh sebab itu, mereka tetapkan gaji minimum. Gaji minimum sejak 1 Mei adalah RM1,500. Sebelum 1 Mei, gaji minima adalah RM1,200. Kalau kita banding RM1,200 dengan RM1,500, peratusan kenaikannya adalah 25%. Peratusan kenaikannya dari 1,200 ke 1,500 adalah 25%. Permintaan kita daripada bank pun 25%. Perbankan membuat keuntungan yang lumayan. Walaupun mereka ada moratorium 2 tahun, masih buat keuntungan yang besar. Adakah kita nak tuntut 10%, 12%? Dan kata cukuplah, kali dulu pun kita dapat 10%, 12%. Kenapa kali ini kita nak minta 25%? Saudara-saudari, formula yang kita beri kepada majikan kita, formula gaji, adalah bersamaan dengan formula gaji yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Formulanya sama. Cuma industri dia berlainan. So bila kita gunakan industri perbankan, statistik atau komponen-komponen yang perlu kita ambil untuk menguruskan gaji minimum formula untuk pekerja perbankan pun kita gunakan statistik dari kerajaan. Oleh sebab itu, majikan kita, mereka pun tak boleh bantah terus. Mereka cuma kata, ini bukan market rate, mana kita boleh bayar 25%. Dan bila kita dengar semua, satu soalan saja kita tanya mereka. Adakah bank tak mampu bayar apa yang kita minta? Mereka pun dengan ikhlas mengatakan mereka mampu bayar. Kalau mereka mampu bayar, kenapa nak ikut market rate, market force dan kata gaji kita akan lompat jauh daripada pegawai? Kita minta 25% pun gaji dia tak akan jadi lebih
daripada pegawai punya maksimum. Bawah juga. Dan kedua, kalau pegawai tak nak minta penyelarasan gaji yang berpatutan, adakah itu salah NUB? Adakah maksudnya kita pun jadi mangsa kerana pegawai-pegawai tak nak minta gaji yang berpatutan? So, saudara-saudari, kalau pegawai kata dia sign 8%, kalau dia hebohkan perkara itu, mengatakan kenapa kita tak sign, tak apa, beritahu pada mereka, dengan confident beritahu pada mereka, kita nak gaji yang berpatutan. Mungkin you mampu hidup 8% kenaikan gaji, kita tak mampu hidup kenaikan gaji 8%. Tak gunanya saya bawa pada you satu cadangan daripada majikan, dia nak bagi 10%, 12% dan sebagainya. Dan bila kita tengok 6 bulan kemudian, inflasi naik. Suasana di negara ini, ekonominya tak stabil. Walaupun mereka ada wang, tapi saya tak tahu wang itu digunakan untuk rakyat atau wang itu digunakan untuk dompet mereka. Kita sebagai ahli NUB, kita telah tanam dengan output kita bekerja dengan tegus lembus, dan kita telah tanam. Dan bila kita nak dapat hasil dia sedikit sahaja. Dan lebih-lebih lagi, bila kita dapat gaji kita atau upah kita, dan bila kita nak taruh dalam dompet kita, dan bila dompet kita ada lubang, apa gunanya kita perlu upah itu? Kerana kalau gaji tak wajar, berapa kita dapat pun, dompet kita ada lubang dah. You simpan, sebelum you sampai rumah dah habis dah semua. Nak beli buah-buahan pun you kena kredit kad beli buah-buahan untuk balik rumah. Pasal apa? Hari ni hari gaji, anak tu tunggu. Keadaan seperti itu, saudara-saudari, cukuplah kita ditipu selama ini. Kita beri cadangan mengikut fakta dan statistik kerajaan. Kita tak cabut daripada mana-mana pokok. Dalam perundingan dengan majikan, saya nak terus terang pada kamu semua, perundingan itu kita tak bertengkar, kita tak bergaduh semasa perundingan. Kerana kita ada cukup fakta. Cuma terpulang kepada majikan, bolehkah mereka tawarkan apa yang kita minta? Kami pun dah beritahu kepada pihak-pihak yang datang daripada majikan untuk berunding dengan kita. Kita kata, kalau permintaan kita tak wajar, tak berfakta, sila maklum pada kita. Dan saya nak terus terang juga, kali ini susah juga untuk mereka nak mempengaruhi orang atasan mereka. Kerana permintaan kita walaupun tinggi, tapi oleh kerana ia berfakta dan ia berpatutan, mereka pun tidak boleh selok-belok. Kami pun telah beri cadangan kepada pihak-pihak yang datang berunding dengan kami. Kalau kamu tak boleh mempengaruhi
CEO kamu, kami sanggup ada perjumpaan dengan ABM, CEO bank, dan kami akan beritahu pada kamu kenapa kita minta apa yang kita minta. Kerana mereka pun bukan kata semua ni jahat, mereka baik. Ada kebanyakan bank tu baik juga. Oleh kerana mereka buat cara yang sama, dengan harapan yang sama. Kerana mereka fikir kalau mereka boleh pengaruhi ahli-ahli NUB cepat sign lah, kenapa nak tunggu cepat sign, kita akan sign. Jangan harap kali ini saudara-saudari saya nak bawa atau pemimpin-pemimpin nak bawa kamu semua ke dalam dompet yang berlubang. Kita nak kamu semua terima satu upah yang wajar dan yang berpatutan. So oleh sebab itu, saudara-saudari, kami dah prepare cukup lengkap. Mana-mana pihak pun kami sanggup beri ceramah atau beri taklimat kepada mereka fakta-fakta yang kita ada. Dan oleh sebab itu, kali ini saudara-saudari, kita tak perlu bergaduh, tak perlu bertengkar dengan pihak-pihak majikan yang datang untuk berunding dengan kita. Kerana mereka pun faham permintaan kita ni bukan satu permintaan magic dan berdana. Bukan satu permintaan sewena-wena atau sia-sia saja yang kita minta. No. We have enough facts. Apa yang kita perlu daripada ahli-ahli, kesabaran. Ada yang tanya, kalau jatuh itu, kita minta pada saudara-saudari tunggu dan sabar. Kalau you tak sabar, you boleh bisik kepada pengurus kamu, kenapa you tak nak bagi kita 25%? Itu saja. Tapi jangan kata NUB ni selalu lambat nak sign dan sebagainya. Kita tak mau sign satu pasal sejarah telah menentukan 3 bulan selepas kita dapat areas dah habis dah, baru semua kata kenapa NUB sign tu 10%, 20% saja. Sebelum tu bila nak sign, sign lah cepat, apa daripada dosa ni, sign lah cepat. Selepas sign semua senyum. 3 bulan kemudian, apa daripada sign 10% lagi. Tok saudara-saudari, kita sanggup jumpa dengan mana-mana pihak dan kita sanggup beritahu kepada kita apa yang kita minta tu wajar dan berpatutan. Untuk masa tak sampai lagi, kalau bila kita jumpa CEO mereka masih degil, kemudian kita akan maklum pada kamu apa mandat mereka dan apa kita akan buat. Kerana CA ini adalah untuk semua ahli kita. Dan kita tak mau sign 8%, 10%, 12%, dan kemudian bila inflasi naik, masa itu kita boleh rasa gaji itu pun tak cukup. Seperti apa Zohar Rosti maklum semalam, gaji 1,500 gaji minima itu, kalau ikut formula gaji Kementerian Sumber Manusia, gaji 1,500 patut diberi pada tahun 2013.
Tolong bayangkan berapa kita dah hilang. Kami percaya dari Barisan Kepimpinan NAB, dengan sokongan kamu, kita boleh dapat satu kenaikan penjelasan gaji yang berpatutan. So kami tak akan kecewa diri kami, dan apa juga pun perlu kita jumpa, kita akan panggil kamu dan maklum kepada kamu. Dan masa itu, saudara-saudari, bank pun akan lihat berapakah ahli kita minat berkenaan dengan perjuangan NUB. So hari ini, dalam perjuangan kita ke HSBC, bank lain pun akan lihat, dan mereka tahu kalau soal gaji, lebih ramai akan turun pada. Lebih ramai kreatif idea akan kita keluarkan. Kekuatan ada pada kita. Suara rakyat, mereka kata suara keramat. Kuasa kita ada. Jangan gadaikan kuasa kita untuk 8% atau 10%. Kerana kita cuma kecewakan diri sendiri kita saja. Mungkin kita boleh sorak sebentar sahaja, kemudian masuk balik perangkap seperti sekarang. Oleh sebab itu, saudara-saudari, bila saya kata kita minta sokongan daripada kamu, dalam perundingan kita pun, bila kita beritahu kepada majikan yang banyak kerja kerani dan bukan kerani itu dikeluarkan daripada kami, kita nak balik semua kerja yang kamu keluarkan beberapa tahun ini dan beri kepada pegawai, bawa balik kepada kerani. Semasa usaha kita, saudara-saudari, untuk mendapat balik kerja kerani kepada kerani daripada pegawai, ada kalangan dalam ahli kita tak nak buat kerja itu. Saudara-saudari, realitinya hampir 60 hingga 70% kerja kita over the counter tu dah jadi online dan sebagainya. Itu reality. Ada bank-bank yang tertentu masih beri fokus kepada personalized service. Mereka ada counter yang ramai seperti dahulu. Tetapi kebanyakan bank nak kurangkan itu. Dalam keadaan itu, janganlah kita pun beri ruang untuk majikan terus buat sedemikian. Ada di bank-bank tertentu, bila diberi arahan oleh majikan, suruh pelanggan gunakan SSD, tak perlu datang ke kaunter, kita pun ikut mereka. Mereka mula daripada RM500, kemudian dia naik RM1,000, RM5,000, ada juga RM25,000. Kalau kita hantar semua pelanggan ke ATM dan online, apa kerja kita ada, saudara-saudari? Kamu kena patahkan itu. Kamu tak boleh biarkan benda itu lalu. Dan kedua, bila kita tarik balik kerja-kerja kerani yang dibuat oleh pegawai, kerana 10 tahun ini kita selalu cabar majikan yang tertentu mengatakan, kamu promote ahli kami jadi officer tapi dia masih buat kerja kerani. Bila kita nak dapat balik kerja itu semua, saudara-saudari, ada di kalangan ahli kita tak nak buat kerja itu. First negotiation, hari pertama, ada sebuah bank memberi kita bukti
di mana ahli kita tak nak pergi ke training pun untuk upskill dan reskill. Bila semasa perundingan dengan majikan untuk mendapat gaji yang berpatutan, mendapat faedah yang berpatutan, mendapat balik kerja kita, bila kita dengar daripada majikan dengan bukti mengatakan members NUB tak nak pergi training, tak nak buat kerja tu, itu amat mengecewakan kita. Kebanyakan bank kita tengok pekerja-pekerja baru mereka tak rekrut, dan golongan atau kumpulan ahli kita middle dan above 40 meningkat. Dan kita lihat majikan pula bercakap ahli-ahli NUB dia tak nak buat kerja lebih dan sebagainya. Saya kata itu bukan betul, kerana ramai ahli kita sanggup terima kerja baru, sanggup buat kerja-kerja lebih daripada apa yang mereka selalu buat. Dan kita kata jangan pilih beberapa individu segelintir yang nak rosakkan ahli-ahli NUB lain atau nak rosakkan peluang untuk ahli-ahli baru masuk atau pekerja-pekerja baru masuk buat kerja kerani. Jangan gunakan itu sebagai satu contoh. Mungkin saya kata dalam industri perbankan pun, di mana kita mengurus di antara 21 buah bank itu, bukan kata semua bank itu ikut undang-undang. Ada bank yang terlampau seperti HSBC, apa yang kamu boleh buat? Kamu pun tak boleh buat apa. So oleh sebab itu, mungkin dalam kalangan kita pun ada segelintir, tapi janganlah kata oleh sebab segelintir itu kita tak nak beri empowerment, tak nak upskill, tak nak reskill ahli-ahli ini. Saya nak beri nasihat kepada ahli-ahli kita yang lebih 40 dan 50. Saya nak beritahu kepada saudara-saudari, Tun Dr. Mahathir itu 95 tahun, 97 tahun. Dia masih baca buku, dia masih meningkatkan ilmu dia. Dan ramai juga dalam golongan 60, 70, 80. Kamu cuba 40 lebih saja. Jangan kata kamu tak nak belajar benda-benda yang baru. Kerana kamu tak nak belajar, bank gunakan itu sebagai satu alasan mengatakan ahli NUB buat apa kita nak bayar gaji yang berpatutan, dan mereka ni tak nak buat kerja sedikit lebih pun mereka tak nak buat kerja. Itu bukan maksudnya NUB suruh you buat apa kerja bank beri pada you. Jangan salah sangka. Kerana kalau mereka beri kerja baru, tolong hubungi AJK NUB dan beritahu pada mereka, mereka beri pegawai saya beri kerja baru, bolehkah saya buat? Dan kita boleh bincang. Jangan bila dia berkata nak buat, kita tak mau buat. Jangan katakan dia tak salah. Tak salah bila kamu kata ini kerja baru. Saya nak bincang dengan NUB sebelum saya beri satu keputusan. Tak salah saudara-saudara. Itu sepatutnya berlaku. Dan kita pernah lihat, adakah kerja-kerja yang diberi kepada kamu itu sekadar 1 hari atau 2 hari dan kemudian dia tak nak beri balik pada you, untuk sementara kemudian dia beri kerja itu kepada pegawai. Kita pun nak siasat dan kita pun nak pastikan kerja yang you buat itu sementara itu, apakah tanggungjawab kamu. Kita tak mau you masuk buat satu kerja
di mana tanggungjawab kamu lebih dan boleh memperangkap kamu dalam kesilapan atau sampai ke satu masa kamu jadi mangsa dismissal dan sebagainya. So kalau kamu boleh hubungi NUB, cawangan kamu, mereka boleh nasihat kamu. Yang penting, saya nak maklum pada saudara-saudari yang nak retire ke 50, jangan cuba meracuni ahli-ahli muda yang sanggup membuat kerja, yang sanggup reskill dan upskill. Jangan obstruct mereka untuk maju ke hadapan. Kerana bila orang muda masuk, kita beri nasihat pada mereka, dan bila mereka buat kerja-kerja baru kerana kerja-kerja lama itu dah kurang, kita juga dapat beri peluang kepada pekerja-pekerja baru masuk dalam sektor perbankan. Kalau tidak, saudara-saudari, akan sampai satu masa ahli-ahli NUB semua adalah umur 40 lebih sahaja. Kita tak nak lihat benda ini pula. Kita tahu macam mana pandangan beberapa bank. Kita harus patahkan dan ubahkan. So, perubahan memang ada dalam sebagai manusia. Pada awalnya kita tak akan terima. Tetapi bila kita beri taklimat pada kamu, maklum pada kamu, bawa kesedaran pada kamu, dan kemudian kamu pun akan lihat hasilnya. Satu contoh, hujung tahun lalu, kita beritahu kepada ahli-ahli kita dari CIMB. Kita dah bincang dengan CIMB, PMS ini kita boleh participate dan kita boleh dah lihat hasilnya. Ada ramai yang participate, ada segelintir tak nak participate. Mereka hebohkan perkara itu. Ada yang mengatakan kenapa 1 bulan, mana kita boleh participate dalam sebulan, masa itu singkat dan sebagainya. Kita, walaupun kita kata kalau ada sebarang aduan daripada ahli di mana ahli kita sengaja didiskriminasi kerana PMS, buat aduan, NUB akan pastikan kita memperbaiki diskriminasi itu. Banyak yang cakap macam-macam. Akhirnya kami dengar 3 bulan kemudian ada yang participate PMS itu dapat bonus, performance bonus sampai 7,000, 8,000 ringgit dia dapat. Itu kita tahu, kita faham, pasal kita dah buat persediaan. Cuma kita nak maklum kepada ahli participate, kita tahu apa yang kamu akan dapat. Kerana kita tak boleh beritahu semua apa yang majikan kata what is good. Mungkin majikan di kalangan mereka pun mereka akan soal kenapa pegawai itu dah maklum kepada NUB apa manfaat. So saudara-saudari, selagi barisan kepimpinan sekarang yang kita ada, apa yang kita nak buat adalah kebaikan untuk ahli. Kalau sekiranya mana-mana ahli, mana-mana IRC kamu rasa arahan kami atau cadangan kami itu untuk kamu tak masuk akal, tolong mari jumpa dengan kami. Tolong jumpa dengan AJK. Itu kita panggil keluarga NUB. Kita tak halang mana-mana pihak untuk berjumpa kami. Tapi bila kamu jumpa dengan kami, terus terang pada kami apa sebenarnya masalah kamu. Jangan suruh kami buat sesuatu untuk kamu saja, tetapi dia boleh musnahkan periodasi member-member yang lain. Itu kami tak akan buat.
Yang penting, apa yang saya lihat dalam 3 hari ini, semasa kamu bergaul, persaudaraan ini harus diteruskan dan harus dimeningkatkan, saudara-saudari. Apa patutan yang kita minta, walaupun manusia tak akan bagi, Tuhan akan pasti kita dapat, saudara-saudari. Saya percaya, saya tak putus asa. Saya tak putus asa kerana selalunya perjuangan kita akan lihat hasilnya. Itu adalah pengalaman saya dengan rakan-rakan saya dalam barisan kepimpinan sejak 30 tahun saya datang ke barisan kepimpinan atas. So, saudara-saudari, dengan ini saya nak maklum pada saudara-saudari, CA yang kita nak sedang berunding, kita nak pastikan kita dapat penyelarasan gaji yang berpatutan. 8% tak cukup, saudara-saudari. Kamu setuju? 10% pun tak cukup, saudara. Betul? 12% pun tak cukup, betul? Kita nak 25%, betul? Gaji minimum pun boleh dapat 25%, takkan kita pekerja perbankan tak boleh dapat 25%. Dengan ini, saudara-saudari, bersama-sama kita berjuang. Hidup NUB! Hidup NUB! Hidup NUB! Sebelum saya akhiri ucapan saya nak jemput semua AJK, NUBKT dan working committee yang telah berusaha datang ke pentas ini. Sila datang AJK, KT dan working committee. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang behind the scene, seperti Dr. Mani Maren, communication kita, beri tepukan kepada beliau. Saya ucap terima kasih kepada Dr. Nagia, konsultan kita yang sediakan banyak maklumat untuk kita. Dan siwa kita,